Sebelum kita bingung memikirkan keadaan suasana ini, sahabat terlebih dahulu tanya Nabi dalam hadis yang sama. Sahabat tanya, tapi sahabat fikir apa tuan? Tengok apa soalan sahabat. Ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah, ketika satu hari yang menjadi panjang seperti setahun itu, apakah cukup kami solat 5 waktu? Kan jadi panjang? Maka jawab Nabi, tidak. Kata Rasulullah, tidak cukup. Uqduru lahu qadrah. Kata Rasulullah, hendaklah kalian menentukan kadar yang bersesuaian bagi setiap waktu solat. Contoh mudah macam ni. Subuh jam 6, Zuhur jam 1:30. Kita pun solat subuh. Selepas berlalu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Selepas berlalu 7 jam, kita mesti kerjakan solat Zuhur. Apapun suasana ketika itu. Gelap ke, suasana apa ke, sebab waktu tu cuaca dan suasana ketika tu, tuan-tuan, dia jadi setahun. Berapa lama siang dan berapa lama malam. Walaupun siang menjadi lama, malam menjadi lama, ataupun kesemuanya menjadi siang, maka tetap kita kena solat. Bila sampai waktu, kena solat. Sampai waktu, kena solat. Selepas 7 jam mengerjakan solat subuh, kita mesti buat Zuhur. Zuhur 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 3 jam setengah. Selepas 3 jam setengah, dirikan asar. Nabi dah ajar. Nabi sudah ajar dalam hadis ni. Selesai. Tuan-tuan, hari ni yang 24 jam elok aja masjid azan. Masuk waktu masjid azan, masuk waktu masjid azan, itu pun tak solat. Dalam keadaan suasananya aman, masjidnya melaungkan azan, tempat solatnya selesa, 80% manusia Muslim di Malaysia tidak mengerjakan solat secara penuh. Apatah lagi ketika mana hari pertama itu menjadi panjang seperti setahun. Apatah lagi suasananya ketika itu makanan dan minuman tiada. Berapa peratuskah yang akan mengerjakan solat berada tetap di atas jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tuan-tuan bayang suasana ketika itu. Terbayang-bayang kita suasana ketika itu. Tuan-tuan, bila siang jadi panjang apa semua ni, jadi cuaca tak menentu, masyarakat jadi macam mana? Kali pertama bangsa manusia akan melihat perbezaan itu dalam kehidupan mereka. Untuk kali pertama. Kita kalau tak ada elektrik, seminggu lah tak ada elektrik. Dah penuh dah di tepi jalan, di tengah padang, di kedai, depan pejabat menteri besar, di penuh. Seminggu tak ada elektrik. 2 minggu tak ada elektrik. Baru tak ada elektrik. Maka tuan-tuan, Nabi beritahu yang boleh selamat, satu-satunya yang boleh menyelamatkan kita ketika itu hanyalah iman sahaja. Untuk lulus setiap ujian besar kemunculan Dajjal ini. Ketika Dajjal berjanji dia akan mengelilingi bumi, tuan-tuan tak payah risau nak sebut nama tempat yang hulu-hulu, tak perlu risau, dia mesti sampai. Cuma Nabi pesan, jangan mencari Dajjal. Dengar dia turun satu tempat, jangan ke tempat itu. Orang beriman takkan pergi ke tempat Dajjal datang, kerana orang beriman tidak perlu kepada apa yang dibawa oleh Dajjal. Kata Rasulullah, Dajjal akan membawa kemewahan dunia. Mana daerah dan kampung yang beriman dengannya, akan diarahkan langit ataupun awan untuk menurunkan hujan. Sampai macam tu sekali, dia punya sihir Allah bagi kat dia. Hujan tu, hujan bukannya hujan kiasan. Hujan. Kering kontang muka bumi, air tak ada.
Apabila sampai di satu-satu kampung, sampai di satu-satu bandar, di hadapan manusia yang ramai, dengan membawa jumlah makanan yang begitu banyak, Dajjal akan tanya ucapan pertama dan selamanya. Dia akan sebut, alastu bi rabbikum? Apakah kalian semua mau mengaku aku Tuhan kalian? Yang mengaku akan diberikan kekayaan dan kemewahan? Satu kampung mengaku, bala, engkaulah Tuhan kami. Syirik kesemuanya. Habis yang nama Muhammad, yang nama Abdullah, yang nama Aisyah. Habis tuan. Tuan-tuan, nikmat apa lagi yang lebih besar daripada iman yang Allah pilih untuk bagi kat kita sampai malam ni? Apa lagi nikmat yang lebih besar? Kalau kita tergolong di kalangan yang syirik, beriman dengan Dajjal tuan, maka nerakalah selama-lamanya. Tak ada satu saat pun akan dikeluarkan oleh Allah daripada neraka tu. Inilah yang dirisaukan oleh para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai iman ini, nilai iman yang akan dibeli oleh Dajjal pada suasana kemuncak fitnah. Makanan tiada, minuman tiada, hari jadi panjang. Tiba-tiba pula Dajjal bawa kemewahan. Nabi sebut dalam satu hadis, Dajjal laknatullah alaih ni punya besar, dia punya fitnah dia datang di satu tempat, dia arahkan bumi untuk keluarkan segala isinya. Lalu terkeluarlah emas dan perak, tembaga dan permata daripada bumi itu. Sesiapa yang mengaku ketuhanan Dajjal, sila tampil untuk ambil emas ini. Bukan emas wafer besar ni tuan, 5 gram 10 gram tu. Yang tu pun dah mahal lah. Melimpah-limpah emas, perak, tembaga dan besi dan permata keluar daripada muka bumi. Dia tunjuk je. Yang mengaku aku Tuhan, sila datang ambil. Maka orang pun panggil Tuhan. Ini kan saya buat contoh, Nabi buat contoh. Ketika itu mereka akan berjalan di samping Dajjal dan memanggilnya Tuhan, kemudian melepasinya. Sedangkan mereka lihat dengan dua mata mereka bahawa dia adalah manusia, betul-betul manusia. Koklah dia ada sayap ke, jadi macam Thor ke, jadi Spiderman ke, nampaklah lain juga. Betul-betul manusia, dengan matanya, dengan mulutnya, dengan tangannya, dengan ucapannya, dengan makannya, dengan berjalannya. Tetapi bila manusia lalu tepi dia, yang mengaku ketuhanannya akan panggil dia Tuhan. Tuan-tuan, iman tuan-tuan, iman. Habislah. Umat Nabi Muhammad ni kalau meninggal, dia buat dosa banyak mana pun, kalau dia tidak syirikkan Allah, dia tetap masuk syurga. Tapi bila Dajjal keluar, dia tarik dan rentap iman ini. Habis tuan, 1000 kali haji pun tidak akan dinilai oleh Allah kalau iman dan pohon akar iman ini ditarik keluar daripada tubuh orang itu. Habis. 1000 kali haji, setiap hari khatam Quran 50 tahun, tak ada nilai. Sebab tu tuan-tuan sekalian, fitnah ini belum lagi keluar. Tapi jangan risau, Nabi beritahu apa senjata-senjata yang perlu kita persiapkan. Dan kita baca, ada dalam ni, saya akan sebutkan. Soalan kedua sahabat, ketika Dajjal keluar, kemudian makanan tiada, minuman tiada. Tuan-tuan, 400 hari, mati ke tidak? Mati. Yang Islam, pemilik iman sejati, mati, akan mati. Macam tu je, mati macam tu. Maksudnya lah. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, hadis ni riwayat Imam Ibn Majah dan Imam Abu Daud, fama ya'ishun nas fi dhalika zaman. Ya Rasulullah, dengan apakah orang Islam akan hidup untuk makan pada zaman itu, yang panjangnya 400 hari itu? Satu lagi Nabi sebut, ini benda keempat yang sangat luar biasa, yang saya dan kita semua kalau sempat pada zaman tu akan lihat. Perkara keempat,
ialah Nabi kata makanan orang beriman ketika itu ialah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kita ingat Nabi nak bagi tahu, oh semua orang Islam boleh pergi ambil di laut sekian-sekian kan, berenanglah 20 meter ke dalam, kalian akan lihat nasi lemak, nasi biryani di sana. Senang tuan, kita duduk tunggu Nabi nak sedia makanan apa ni, Nabi nak khususkan makanan apa untuk orang-orang yang tak mengaku dengan ketuhanan Dajjal, yang akan berlawan dengan Dajjal. Seluruh muka bumi tidak ada makanan dan minuman. Apa makanan mereka ya Rasulullah? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi tak sebut makanan. Nabi kata makanan mereka ketika itu adalah zikrullah. Yang ni tak boleh nak masuk akal kita. Kita fikir macam mana zikir kenyang. Ending hadis tu pula Nabi sebut, Nabi kata wa yujra dzalika alaihim majrat ta'am. Nabi kata zikir-zikir itu akan menggantikan tempat makanan, iaitu mengenyangkan perut mereka secara hakikat. Jenuhlah tuan-tuan. Yang terbayang di fikiran kita apa? Wali je ustaz yang selamat kalau macam tu. Memang betul pun. Hanya pemilik iman sejati sahaja yang akan selamat pada zaman munculnya Dajjal. Oh teruklah kita ustaz, itulah fitnah yang telah Allah takdirkan untuk berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itulah fitnah terbesar yang ditanggung oleh umat ini. Kan banyak dah Allah bagi kelebihan lain, tanggung fitnah ni. Macam mana tuan-tuan? Zikir subhanallah pagi, subhanallah, kita ajak anak-anak kita, semua kita jaga subhanallah, semua rasa kenyang. Dan tidak mustahil ada di antara ahli keluarga kita yang tidak mendapatkan nikmat itu, lalu dia pun pergi mencari Dajjal. Setelah melihat ada ahli keluarga yang selamat dan ada ahli keluarga yang tak selamat dan mendapatkan Dajjal untuk mendapatkan makanan dan kemewahan, ada ahli keluarga lari pergi jumpa Dajjal juga. Dia tak dapat nikmat ni. Orang ahli keluarga lain zikir kenyang, dia tak kenyang. Zikir tak jadi apa? Kerana si fasik dan si munafik takkan selamat daripada Dajjal. Lalu berlari pergi ke Dajjal. Kata Rasulullah, ketika itulah pemimpin-pemimpin keluarga yang Islam akan melihat, akan mengikat ibu, kakak dan adik wanita mereka. Yang banyak putus asa ni tuan-tuan, down awal ni, suasana tu tuan-tuan, yang boleh membuatkan kaki, kedua-dua kaki dan lutut kita berdiri hanyalah iman kita sahaja. Jadi habis lembik lutut ni. Berlari ni adik-beradik kita yang wanita ni, bawa berlari pergi ke Dajjal, sehingga diikat di rumah mereka. Sebahagian ketua-ketua keluarga yang kuat imannya. Kemudian nak bertahan tuan-tuan dengan zikir tu, Allahu Akbar, nak bertahan dengan zikir 400 hari. Sebukit makanan akan dibawa oleh Dajjal, hanya akan diberikan kepada siapa yang menyebutkan Tuhan kami Dajjal. Maka kekallah pemilik-pemilik iman ini dengan zikir mereka. Dajjal dia takkan duduk satu tempat sampai berbulan-bulan tuan. Dia datang satu tempat, dia rosakkan tempat tu. Yang mana yang beriman dengan dia, diturunkan hujan. Tanah di tempat itu akan menjadi subur, kata Nabi, subur. Kemudian dia bayar balik, dia bagi balik kemewahan, bagi balik, bangunkan balik tempat kamu. Dan kawasan yang tidak beriman dengan dia, yang beriman dengan Allah akan kekal kering kontang. Yang Islam ni pun takkan pergi ambil makanan ni, takkan pergi ambil. Sebab mereka dah selamat dengan kelebihan yang Allah bagi. Kemudian tuan-tuan sekalian, dia datang.
Antara yang akan berlaku ialah bila dia sampai satu tempat, ucapan pertama, tuan-tuan, dia sampai satu tempat, orang berkumpul ramai. Yang belajar hadis tentang Dajjal, mereka tidak akan pergi ke tempat itu, tempat pengumpulan ketika mana Dajjal sampai. Hanya sahaja yang akan pergi ke tempat itu bila Dajjal sampai satu-satu tempat hanyalah mereka yang kafir, fasik, munafik. Tiga ni. Jadi bila dia datang, tuan, dia tanya, alastu bi rabbikum? Ya, semua jawab, bala, ya, kamu Tuhan. Okey, diberikan kemewahan. Kemudian dia akan pergi tempat yang tak datang. Ni ujian untuk berjumpa dengan pemilik iman ni. Kata Nabi, apabila dia sampai di satu kawasan, antara yang akan berlaku ialah dia akan membawa api dan air. Wallahu a'lam macam mana api itu apa, air itu apa. Tetapi kata Nabi, kalian akan melihat api yang besar, air yang banyak. Dia bawa. Apabila kalian melihat api dan air itu, maka terjunlah ke dalam api itu. Kerana apa yang kalian lihat api itu, di dalamnya adalah air yang sejuk, maka selamatlah kalian ketika itu. Siapa yang sotoju ni? Nabi yang sotoju. Nabi kata, falyaqa fil ladzi yara annahu nar. Falyaqa ni, terjun ke dalam apa yang kamu lihat dengan mata kamu, api. Kerana di dalamnya, di belakangnya, di bawahnya adalah air yang sejuk. Situ kamu akan selamat. Ini kita dengar hadis ni, kita faham. Dalam satu hadis lagi, satu orang pemuda ketika Dajjal pergi ke Madinah. Ini cerita Madinah. Dajjal pusing semua tempat. Antara tempat yang terakhir, antara tempat yang terakhir, Mekah, Madinah. Tuan-tuan, di Madinah Dajjal nak masuk tak boleh dengan tentera dia yang ramai tadi. Tentera semakin ramai. Dia keliling Madinah, tak boleh masuk. Dia naik Bukit Uhud. Bila naik Bukit Uhud, Dajjal pun tunjuk kepada pengikut-pengikut dia Masjid Nabawi. Siapa yang pernah pergi umrah, Bukit Uhud tu memang susah lah untuk kita daki. Kita akan daki bukit pemanah tu yang tinggi sikit. Bila tuan-tuan daki bukit tu, tuan-tuan cari Masjid Nabawi, nampak macam istana kan. Dia ada banyak menara tu. Menara dia tu banyak kan, macam istana nampak daripada jauh. Dajjal akan naik Bukit Uhud, dia akan tunjuk kepada pengikut-pengikut kanan, tentera-tentera kanan elit dia. Dia kata, Zakal Qasrul Abyad Masjidu Ahmad. Cuba lihat, kata Dajjal, di sana kita nampak istana putih. Dajjal sebut istana berwarna putih, Masjidu Ahmad, Masjid Nabi Muhammad. Dia tak sebut Nabi lah, dia sebut Ahmad. Sebab Nabi ada dua nama. Di langit Nabi dipanggil dengan Ahmad, di bumi Nabi dipanggil dengan Muhammad. Tuan-tuan tengok hari ni daripada jauh, siang, kalau waktu siang ke, kalau malam dia ada lampu hijau tu. Kalau tutup lampu tu, tuan-tuan akan lihat daripada jauh Masjid An-Nabawi hari ni kelihatan seperti istana, dan yang keduanya Masjid Nabawi berwarna putih. Ulama zaman hari ni kata, inilah zamannya. Hadis tuan-tuan, Dajjal tunjuk masjid tu kepada pengikut dia. Dajjal kata, lihat istana putih itu. Zaman ini istana, masjid tu berwarna putih, Masjidu Ahmad. Dia turun. Datang seorang pemuda ni daripada bumi Madinah. Sebelum pemuda ni keluar, berlaku 3 gegaran di bumi Madinah. Ni yang saya beritahu kat tuan-tuan tadi. Kalau duduk dalam bumi Madinah dan Mekah ketika itu pun belum tentu lagi selamat. Kenapa? Hadis ni sahih. Hadis ni dinamakan oleh para ulama sebagai hadis hari pemutihan, pengasingan, Yaumul Khalas. Iaitu bumi Madinah bergegar. Kali pertama dia bergegar, bumi Madinah menghamburkan ke semua fasik lelaki dan perempuan.
Tuan-tuan, fasik tak boleh duduk bumi Madinah ketika itu. Kemudian bergegar kali kedua, bumi Madinah mengeluarkan ke semua munafik, laki-laki dan perempuan. Kemudian dia bergegar kali ketiga, tidak tinggal seorang pun fasik lelaki dan perempuan, seorang pun munafik lelaki dan perempuan. Kesemuanya akan keluar, dibersihkan bumi Madinah, hanya orang soleh sahaja. Tuan-tuan, zaman Dajjal nanti tidak boleh lagi kita berpura-pura dengan nama Islam kita dan ibadat segan malas kita, segan rajin kita. Tak boleh lah. Zaman Dajjal, siapa pun kamu, jawatan apa pun kamu, nama apa kamu, pekerjaan apa kamu, ketika itu akan terasinglah pemilik iman dan juga fasik dan munafik. Terasing lah. Si fasik dan munafik akan ikut Dajjal. Pemilik iman sejati saja. Hari ni grup ni tunjuk kepada kumpulan tu, jemaah ni tunjuk kepada jemaah ni, ustaz ni tunjuk kepada ustaz ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hari Dajjal keluar nanti, maka terpisahlah kumpulan ini. Tak boleh tuning jari lah tuan. Allahu Akbar, takut ni. Hari ni hak nama ustaz selamat lah. Hari ni yang nama ustaz selamat. Hari Dajjal keluar, yang nama ustaz tidak lagi selamat. Tuan-tuan, kita akan melihat ketika itu betapa orang yang kita tak sangka, subhanallah, berada pada kumpulan Dajjal. Wal a'yadu billah.